Dalam bidang ilmu kajian teks penjajahan baharu agama Kristian, adalah sesuatu yang sedia dimaklumi bahawa selain daripada Injil atau Gospel yang 4, turut terdapat beberapa lagi Gospel yang lain yang tidak dimasukkan di dalam kanun perjanjian baharu yang diguna pakai pada hari ini. Antara yang terkenal adalah Gospel of James yang banyak menceritakan perihal berkenaan dengan Virgin Mary, dan Gospel of Peter yang penggunaannya dalam kalangan sebahagian kelompok Kristian direkodkan oleh sejarawan purba Kristian Eusebius dalam karyanya Ecclesiastica Historia. Dalam kalangan sebahagian umat Islam terkenal pula satu lagi dokumen Gospel yang dinamakan sebagai Injil Barnabas atau Gospel of Barnabas. Gospel ini seringkali diketengahkan oleh sebahagian orang Islam untuk membuktikan kebenaran Islam kepada masyarakat Kristian. Walau bagaimanapun, hakikatnya penghujahan menggunakan Gospel of Barnabas ini sangatlah bermasalah kerana terdapat beberapa kecacatan besar pada dokumen tersebut yang menjadikannya tidaklah layak untuk dijadikan sebagai hujah di pentas akademik. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang wujud pada dokumen Gospel of Barnabas yang menjadikannya sebuah dokumen sejarah yang bermasalah untuk dirujuk dan dijadikan sumber hujah. Permasalahan pertama adalah berkaitan dengan usia manuskrip yang merekodkan Gospel of Barnabas itu sendiri, di mana manuskrip paling tua yang dilaporkan mengandungi Gospel ini hanyalah manuskrip yang berusia sekitar 500 tahun daripada kurun ke-16 Masihi. Ketiadaan sebarang bukti manuskrip yang dapat membuktikan kewujudan Gospel ini sebelum daripada kurun ke-16 Masihi menjadikan tahap kebolehpercayaan terhadap isi kandungannya yang menceritakan perihal Nabi Isa yang hidup pada kurun pertama Masihi sangat-sangatlah rendah. Kerana terdapat vacuum jarak masa sekitar 1500 tahun antara masa kejadian dengan rekod yang mencatatkan kejadian tersebut. Selain itu, bahasa penulisan yang digunakan untuk menulis manuskrip paling lama Gospel of Barnabas ini juga iaitu digunakan bahasa Itali. Ia melemahkan lagi kredibiliti dokumen ini kerana bahasa Itali adalah merupakan bahasa penulisan yang baru yang hanya mula digunakan untuk menulis pada puncak zaman pertengahan pada sekitar kurun ke-11 hingga ke kurun 13 Masihi. Perkara ini secara tidak langsung memperlihatkan bahawa Gospel of Barnabas tidak mempunyai asal-usul yang kembali kepada tempoh masa baharian klasik, iaitu zaman di mana Nabi Isa dilaporkan hidup, sekalipun mengundang keraguan yang sangat besar kepada keabsahannya sebagai satu dokumen sejarah yang merekodkan peristiwa dalam tempoh masa tersebut. Permasalahan lain adalah tentang kewujudan petikan daripada dokumen kitab Bible berbahasa Latin yang dihasilkan oleh Saint Jerome, iaitu Vulgate di dalam Gospel of Barnabas. Kewujudan petikan ini di dalam Gospel of Barnabas membuktikan secara pasti bahawa Gospel tersebut tidaklah ditulis melainkan hanya selepas daripada zaman Saint Jerome, iaitu selepas daripada kurun ke-4 Masihi kerana Saint Jerome lahir sekitar pada pertengahan kurun ke-4 Masihi dan meninggal dunia pada kurun ke-5 Masihi. Justru ini menjadi bukti putus bahawa penulis Gospel of Barnabas bukanlah individu yang hidup sezaman dengan Nabi Isa seperti yang didakwa. Sebaliknya merupakan seseorang yang hidup ratusan tahun selepas daripada zaman baginda. Perbezaan kepercayaan antara Islam dan Kristian tentang pribadi Nabi Isa atau Jesus Christ adalah sesuatu yang sedia dimaklumi. Dan selaku golongan yang beriman dengan sepenuh hati terhadap isi kandungan Al-Quran, semestinya menjadi satu keinginan yang kuat bagi umat Islam untuk menghujahkan bahawa hakikat yang sebenar tentang Nabi Isa adalah baginda tidak pernah sesekali mengaku diri sebagai Tuhan dan tidak pula disembah atau dianggap sebagai jelmaan Tuhan dalam bentuk manusia oleh sahabat-sahabat baginda atau para Hawarius sebagaimana yang dipercayai oleh penganut Kristian pada hari ini. Namun begitu, dalam usaha melakukan yang demikian, sangat-sangatlah penting untuk memiliki sikap teliti dan disiplin supaya hujah yang dikemukakan benar-benar ampuh dan tidak dapat disangkal oleh pihak yang didepani. Seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Halimul 'Azimul Ghafur
العلي الكبير.